Baik. Al-an nahnu nantaqilu ila darsi al-khamisa ashar, pelajaran yang ke-15, wa al-unwanu al-hal. Tajuknya adalah al-hal. Hal, jadi hal adalah satu lagi tajuk dalam an-nahwi al-arabi. Dalam nahwu Arab ada satu tajuk nama dia hal. Hal lah, orang Melayu pun panggil hal juga kan, keadaan. Tapi apa yang dimaksudkan dengan hal atau keadaan ini, kita terus lihat ta'rif dia. Nanzur ila at-ta'rif atau al-qa'idah. Apa yang dimaksudkan dengan hal? Kemudian kita lihat contoh ayat dia. Naam. Huna yaqul al-qa'idah taqul al-halu. Apa dia hal itu? Hal itu adalah isim. Dia mesti isim. Tak boleh fi'il. Dia mesti isim. Ismun. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum dia in the state of mansub. Dia mesti mansub. Jadi semua kebanyakan pelajaran yang hujung-hujung ni sebenarnya tentang fi'il, perkataan yang mansub kan. Ini pun satu lagi yang mansub. Yang baris di atas lah, nanti kita akan lihat baris atas ataupun tanda-tanda yang lain. Ismun mansub. Itu yang pertama. Seterusnya, ini fungsi dia. So this is the function of hal. Dia kata yubayyinu hala sahibihi waqta wuqu'il fi'li. So dia underline lah yang ni. Inilah maksud hal itu. Jadi hal itu dia menerangkan. Yubayyin is to explain. It explains the condition, the state of its owner. Sahib literally it means tuan dia. Tuan dia tu maknanya tuan punya hal tadi. Tuan punya keadaan itu. Orang dia, apa yang berlaku pada orang tu, ataupun macam mana keadaan, macam mana keadaan orang tu waqta wuqu'il fi'li, semasa satu-satu perbuatan berlaku. Wuqu'il fi'li, semasa satu perbuatan itu berlaku, dia ni macam mana? How is he? Masa benda itu berlaku. Itu yang dipanggil sebagai hal. Okay, jadi kita pegang tu dulu ya, nak menerangkan keadaan orang itu semasa ada satu perbuatan. Jadi itu ada dua lah kata kunci dia. Yang pertama keadaan dia, dan yang kedua perbuatan. Mesti ada satu perbuatan yang berlaku. Jadi kita lihat terus contoh. Apakah perbuatan dia dan apakah keadaan orang tu. Okay, al-jumlah al-ula. Al-jumlah al-ula, qara'a at-talibul kitabah. Qara'a at-talibu al-kitabah jalisan. Apakah fi'il yang berlaku dalam ayat ni? Perbuatan yang berlaku. Ma huwal fi'il? Ada fi'il dia kan? Qara'a. Qara'a, okey. Man qara'a at-talib. Qara'a at-talibu al-kitab. Ini ayat yang simple lah. Qara'a at-talibu al-kitab. Jadi kita faham. Pelajar itu membaca buku. Tapi sekarang ni kita nak tahu, selain daripada dia membaca buku, macam mana keadaan? Itu yang dipanggil hal. Macam mana semasa dia baca buku tu, apa berlaku, apa keadaan dia? Jadi inilah dia yang menerangkan keadaan orang tu semasa dia baca buku, macam mana keadaan dia? Keadaan dia adalah jalisan. Jalisan. Apa makna jalisan? Tengok kata dasar dia daripada jalasa. Duduk. Duduk. Jadi di sini dia nak menerangkan pelajar itu semasa dia baca kitab, macam mana dia baca? Dia baca dalam keadaan Duduk. So dia baca duduk lah. Dia baca dengan dalam keadaan duduk. So this is the meaning of hal. Jadi perkataan jalisan itu di dalam ayat ini dipanggil ataupun ia digelar sebagai al-hal. Kerana apa? Kerana dia menerangkan keadaan sahibuhu, tuan dia. Yang tadi dalam kaedah tadi dia kata menerangkan keadaan sahibihi, tuan punya dia. Tuan punya tu maknanya tuan punya keadaan itulah. Jadi di sini dia menerangkan siapa yang duduk ni siapa? Yang duduk itu adalah talib itu kan? Talib. Semasa wuqu'il fi'li, semasa berlaku satu-satu perbuatan. Jadi inilah yang dimaksudkan sebagai hal. Itu dulu. Ya? Jadi kita faham dulu. Hal itu apa dia? Satu isim yang kita letakkan di dalam ayat untuk menerangkan keadaan seseorang itu semasa satu perbuatan berlaku. Hal ni macam apa ni? Ni adverb lah ni. Dia macam adverb lah dalam bahasa Inggeris kan. Adverb dia. So macam mana? Dia jalisan. Okay, so kita fahamkan dulu. Kemudian nanti baru kita lihat yang hukum dia, mansub tu bagaimana. Baik. So sahibul hal di sini dia cuma yang penting hal lah.
Yang penting hal tu kita nak kenal di mana hal tu, oh ni hal dia. Kemudian sahibul hal, ini yang kita kata, ni menerangkan keadaan siapa? Menerangkan tentang talib. So sahibul hal tu maknanya siapa orang tu? Hal itu berkenaan dengan siapa? Siapa tuan punya dia? Talib. So this is hazaf fi'il. Fa'il dia, ni maf'ulun bih, ni hal. Jadi hal ini menerangkan sahib dia yang ni. Menerangkan fa'il. Ya, yang pertama. Al-misal usani sama seperti al-misal usani mislul misalil awal, sama je. Yang beza dia al-farqu bainahuma, yang pertama ni mufrad, yang ni apa? Musanna kan? Dua. Jadi lihat apa berlaku kepada hal dia. Qara'a at-talibanil kitaba jalisaini. Kalau tadi jalisan, tapi sekarang ditukar kepada jalisaini. Kenapa agak-agaknya ditukar jalisaini? Duduk juga maknanya, tapi kenapa kita tak kekalkan jalisan? Sebab dia punya fa'il dia dua orang. Sebab dia punya fa'il dia ataupun di sini kita panggil sebagai sahibu al-hal, dia adalah dua orang, sahih, betul. Kerana hal, ingat tadi kita kata hal ini dia menerangkan keadaan sahibu dia kan. Jadi sahib dia berapa? Kalau seorang, di sini dalam bentuk mufrad. Sekiranya di sini dua, di sini pun kena tukar lah. Dua ya. Jadi ni berkaitan dengan hal, jadi hal tu dia mesti mengikut sahibul hal. Kalau satu, satu. Kalau dua, dua. Ya. Kalau ramai, jamak, nombor rakam salasa. Qara'a at-tullabul kitab. Al-an tulab jamak. Jamak muzakkar kan. Qara'at tullabul kitab. So bagaimana pelajar-pelajar itu semasa mereka membaca, macam mana mereka membaca? Duduk. Jadi tak boleh lagi nak kekalkan bentuk mufrad jalis kerana sahibul hal dia sudah jamak. Ya, sahibul hal jamak. Maka ketika itu kita tukarlah jalis, tukar kepada jamak dia jalisin. Jalisin, tambah ya nun di hujung jalisin. Maka ini adalah hal juga. Tapi kenapa dia berubah? Kerana ketika itu sahibul hal dia bertukar kepada jamak. Boleh? Itu dulu. Ada soalan tak setakat berkaitan dengan hal, dengan dan hubungan dia dengan sahibul hal? Boleh ya? So mufrad, musanna, jamak. Kalau muannas bagaimana? Kalau muannas pun kena tukarlah nanti. Contohnya sekiranya di sini kita tukar kepada talibah, di sini pun akan bertukar kepada jalisah. Dia akan jadi muannas jugalah. Jalisah. Jalisataini. Jalisat. Nanti kita akan lihat contoh di bawah ni untuk contoh yang muannas pula. Bila kepada al-mithalur rabi', ni untuk contoh yang muannas. Dan sahibul hal dia pun yang berbeza. Kalau yang tadi sahibul hal dia adalah fa'il kan, pelaku perbuatan itu. Tapi untuk nombor 4 ni ada lain sikit, kita lihat. Ra'at talibu al-mu'allimata. Ra'at talibul mu'allimata. Budak itu ataupun pelajar itu ra'a bermakna melihat. 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 So pelajar itu melihat siapa? Melihat Cikgu. cikgu itu kan. Cikgu pelajar dia, cikgu perempuan. Kita lihat perkataan di belakang dia. Masruratan. Masruratan. Masrur bermakna Gembira. gembira. Baik, sekarang ni kita nak fahamkan ayat ni. Pelajar itu melihat guru perempuan itu gembira. Ni hal ya, kita nak kata ini adalah hal gembira. Tapi soalan dia, hal siapa? Hal pelajar itu ke ataupun hal cikgu itu yang gembira? Siapa yang gembira semasa proses melihat itu berlaku? Cikgu. Agak-agak cikgu. Kenapa? Kenapa kita kata cikgu bukannya pelajar? Sebab dia follow sahibul hal punya. Dia sahibul hal. Dia mengikut yang ni kan. Jadi kita nampak di situ kan dia muannas. Masruratan. Ini mustahil lah masruratan ini merujuk kepada talib. Masrurah ini merujuk kepada muallim. Jadi maksud ayat itu, pelajar itu melihat guru perempuan itu dalam keadaan gembira. Jadi yang gembira itu adalah guru perempuan. Bukannya pelajar itu yang gembira semasa dia melihat cikgu. Kalau kita nak kata dia, pelajar itu yang gembira, maka di sini kita tukar
ditukar kepada buanglah tan Masruran. masruran. Jadi di situ dah menentukan siapa. Itu penting untuk kita nak kenal pasti ni manakah yang kita kata sebagai sahibu al-hal. Jadi kebiasaannya dalam ayat tu sahibul hal sama ada fa'il sahibul hal ataupun sama ada maf'ul bih. Kebiasaannya dua tu lah. Sama ada fa'il ataupun maf'ul bih. Jadi kita yang decide lah, kita yang tentukan ataupun penulis ayat tu yang tentukan siapakah hal itu. Jadi balik kepada yang ayat nombor 4 ni, ra'at talibul muallimata masruratan. So masrura adalah hal dia. Masrura ada hal. Siapa yang gembira? Sahibul hal dia adalah muallim. Jadi sebab itulah kita terjemah pelajar itu melihat guru perempuan itu dalam keadaan gembira. Artinya guru tu yang gembira. Nah. Khamsah pun sama. Ayat yang sama serupa ra'at talibu, tetapi sekarang ni ditukar kepada dua orang. Muallimataini. Musanna. Muallimataini. Ya nun kan. Muallimataini. Lihat hal dia. Hal dia pun bertukar kepada musanna. Masrurataini. Masrurataini. Tak boleh kita kekalkan bentuk masruratan sahaja. Jadi ini pun tukar kepada musanna masruratain. Begitu juga dengan yang jamak. Ra'a at-talibul muallimat. Pelajar itu melihat ramai guru-guru perempuan. Bagaimana keadaan guru-guru perempuan itu semasa pelajar itu melihat masrurat. Masrurat. Jadi semuanya, semua cikgu itu dalam keadaan gembira. Jadi masrurat ini pun adalah hal untuk sahibul hal. Jadi setakat ni yang kita dah lihat sama saja. Hal, seperti yang kita dah lihat tadi, hal itu dia menerangkan keadaan sahibul hal. Siapa? Semasa sesuatu perbuatan itu berlaku. Jadi dia kena ada dua unsur lah. Siapa orang dia dan apakah perbuatan yang berlaku. Itu dulu. Setakat ni ada soalan tak? Untuk kita nak kenal dulu hal. Ini yang basic dulu lah. Tak ada, Ustaz. Okay. Maaf. Baik, itu yang pertama. Sekarang ni, baru kita nak masuk yang advance sikit. Yang advance sikit ni kita nak lihat pada tajuk nama saja advance. Sebenarnya kita dah belajar dah pernah belajar dah ada guru sebelum. Cuma nak mengulang sikit lah. Ismun, tadi dah jelas, dia mesti ismun. Semua tu adalah ismun. Yang ni semuanya isim, tak boleh fi'il. Yang kedua dia mesti mansub. Mansub, baik. Jadi untuk mansub ni nak kena buat ulang kaji sedikit lah. Apakah yang kita faham tentang mansub? Sebelum ni kita dah lihat marfu' kan? Mansub. Okay, apa yang kita faham tentang mansub? Keadaan mansub ni. Apakah tanda yang selalu kita guna? Kalau marfu' selalunya kita guna dhammah. Betul eh? Fathah. Okay. Apabila satu perkataan itu mansub, tanda yang kebiasaannya kita akan guna adalah fathatun. Tanda baris atas kan? Fathah. Sama ada satu ataupun dua. Dan dalam konteks ni dia kena guna dua lah. Kerana hal itu, kalau kita lihat hal itu semuanya tidak ada alif lam kan. Jadi apabila tidak ada alif lam dan ada baris di atas, dia kena letakkan dan dua tanda lah. Tanwin. Tanwin fathah. Okey, itu yang pertama. Mansub fathah. Jadi untuk contoh mansub fathah ni, itu contoh yang pertama. Dan contoh yang keempat. Kalau kita lihat contoh yang pertama, ini adalah hal dia. Dan dia mansub dia bi fathah. Nombor 4 pun serupa. Mansub dia adalah hal dan hal itu mesti mansub dan mansub itu mestilah dengan fathah. Okay, itu yang basic lah yang semua kita dah tahu dah ni. Bila mansub saja kebiasaannya adalah fathah. Tetapi sekiranya kita lihat contoh yang seterusnya, contoh yang nombor 2. Ada fathah di sini. Perkataan ini berakhir dengan kasrah kan? Jadi manakah tanda dia? Jadi di sini perlu pada ulang kaji lah untuk tajuk mansub. Jadi mansub ni saya buat secara ringkas. Mansub kebiasaannya apabila fi'il itu mansub, apabila isim itu mansub, kebiasaannya fathah. Ya, ini untuk majority of the word kita gunakan fathah.
tetapi ada masa-masanya tak boleh guna fathah. Fathah. Masa itu kita kena guna tanda secondary alamat, secondary sign. This is the primary, ini yang primary, tanda utama. Tapi yang lain ni dia ada masanya tak boleh guna tanda utama, kena pecah. Bila? Okey, apabila contohnya apabila perkataan itu dua, musanna. Apabila perkataan itu musanna. Musanna dua kan? Okey, kalau musanna, contoh kita ambil satu perkataan, kita kata kalimah talib. Talib mufrad. Musanna dia apa? Kalau nak kata dua orang, talib, talibani, lagi satu bentuk, Walibaini. talibaini, betul. Dia ada dua bentuk, betul Dia akan ada dua bentuk. Baik. Sekiranya perkataan itu bentuk dia yang talib, kita tak ada pattern yang lain. Kita hanya ada satu pattern saja. Talib, talib lah. Sampai bila-bila pun dia akan kekal bentuk dia talib. Jadi untuk perkataan yang satu versi seperti ini, memang kita boleh tukar hujung dia talibun, taliban ataupun talibin. Tetapi untuk perkataan talibani, perkataan ini dia akan ada dua versi. Kadang-kadang kita jumpa ditulis dalam bentuk talibani, di mana nun itu memang biasa berkata, dan kadang-kadang kita jumpa di dalam bentuk talibaini. Jadi untuk perkataan yang ada dua versi seperti ini, maka tanda-tanda ni fathah, mansub, marfu' tak boleh lagi menggunakan tanda baris. Tak boleh lagi. Kenapa? Kalau nak letak baris, kita nak letak baris apa di sini? Talibanun, talibanan, talibani, tak boleh. Kerana baris dia memang sentiasa talibani. Itu juga dengan talibaini. Ni tak boleh ditukar ni. Tak boleh ditukar kepada talibainun, talibaina, tak boleh. Memang sentiasa talibani. Jadi, untuk perkataan yang benda yang musanna, ni kita cerita musanna tadi. Untuk perkataan yang musanna, tanda dia adalah ni. Sama ada dia menggunakan alif ataupun dia menggunakan ya. Sama ada alif atau ya. Untuk yang atas tadi kita boleh bon. Kadang-kadang kita tukar taliban. Kadang-kadang kita tukar talibin. Ini dia boleh bertukar baris. Tapi untuk perkataan yang musanna tidak ada baris yang boleh ditukar. Sebaliknya kita tukarkan penggunaan huruf. Di sini kita gunakan taliba alif. Di sini kita gunakan talibaini ya. Jadi bila masa nak guna taliban ni, bilakah masa nak guna talibaini? Okay, jadi saya beri yang ringkas saja. Taliban ni yang ada alif ni kita guna apabila dia berada pada keadaan marfu'. Marfu' kita guna alif. Selalunya marfu' dengan dhammah kan. Tetapi apabila jumpa perkataan yang ini, mana ada dhammah? Tak ada dhammah. Maka marfu' dia kita kena guna versi alif. Taliban. Ya ni bila nak guna? Ya itu apabila dia berada pada keadaan mansub. Yang pelajaran kita hari. Apabila dia berada pada keadaan mansub ataupun dia berada pada keadaan majrur. Dua ni. Apabila dia berada pada keadaan mansub ataupun majrur, maka tak boleh lagi guna versi alif, kena tukar kepada versi ya. Ada soalan tak setakat ni untuk yang versi yang kedua ni? Kenapa kita guna alif, kenapa kita guna ya? Ya, sebab dia ada dua versi, jadi kita kena pilih versi yang betul. Ini adalah versi untuk marfu', ini adalah versi untuk mansub ataupun majrur. Jadi apakah tanda yang kita gunakan di sini? Tandanya adalah huruf, tidak lagi menggunakan baris. Kalau yang pertama tadi menggunakan baris, baris atas, tapi di sini tidak menggunakan baris, sebenarnya menggunakan huruf. Huruf yang mana? Yang alif ataupun huruf yang ya? Ya. Ya. Yang mana untuk mansub ni? Ya, ya. Ya, ini yang saya dah ringkaskan tadi kan. Huruf ya. Maka di sini kita kata mansub, kalau tak boleh nak letak fathah, kita gunakan yang tanda yang kedua iaitu mansub bi al ya. Ya tu yang ni lah. Bila keadaan dia apabila dia musanna. Bila dalam keadaan musanna lah. Bila dalam keadaan musanna, inilah yang kita akan gunakan ya. Jadi di mana contoh yang ya itu? Ni contoh yang nombor 2. Contoh nombor 2 ni.
Dan juga contoh nombor 5. Ni 2 orang kan musanna ni. 2 orang. Jadi kalau kita lihat balik perkataan dia, qara'a at-talibani al-kitaba jalis. Kita nak dapatkan bentuk yang betul. Jadi nak dapatkan bentuk yang betul, first kita dapatkan dulu apakah perkataan dia. Nak kata duduk apa dia? Duduk, dalam keadaan duduk perkataan dia jalisun. Sama seperti yang nombor 1 tu, jalis. Tapi sekarang ni ada 2. Disebabkan sahibul hal dia 2 orang, maka di sini kena tukar kepada 2. Kita tukarkan apakah perkataan untuk 2 orang. 2 orang yang duduk. Ada 2 versi. Yang pertama jalisani, betul. Versi yang kedua Jalisaini. jalisaini. Dia memang akan sentiasa ada 2 versi. Jadi sekarang kita dah ada 2 perkataan. Yang mana kita nak guna? Jadi sebab itulah kita kena tahu dia ni apa hukum dia, mansub ke marfu'. Sekarang ni kita dah tahu, dia ni berada pada kedudukan hal. Di hal mesti mansub. Jadi bila mansub, yang mana kita nak guna? Yang ada huruf Jalisaini. jalisaini. Sebab itulah di sini dipilih perkataan jalisaini instead of jalisani kerana dia ada pada tempat mansub. Jadi yang ni lah tanda dia mansub. Yang nombor 1 tadi, ini tanda dia. Nombor 2 ni sebabkan dia musanna, itulah tanda dia mansub. Sama juga dengan nombor 5. Al-misalul khamis. Masrurataini. Asal perkataan ni masruratun. Ini untuk seorang. Kalau nak kata 2 orang, sama, dia ada 2 versi. Versi yang pertama, masrura Tani. betul, itu versi yang pertama. Kan kita jumpa masruratan. Boleh. Versi yang kedua, Rotaini. masrurataini. Jadi kita klik juga kenapa ada 2 versi. Jadi apabila kita dah belajar, disebabkan ada ni mansub ke marfu' ke, sekarang ni kita tahu. Alif ni adalah versi marfu', manakala ya ni adalah versi mansub dan juga majrur. Maka untuk perkataan ni, jadi macam mana kita nak tahu dia nak guna masruratan ni atau masruratan ni? Itu yang penting untuk kita tahu. Dia ni apa ni? Di dalam ayat tu dia adalah hal kan. Dia menerangkan keadaan pelajar cikgu tadi apabila pelajar cikgu hadir. Maka ni adalah hal. Apa hukum hal? Mansub. Hukum tu yang kita kena hafalkan lah. Mansub, mansub kan. Jadi bila kita dah ingat, yang ini mansub, automatik kita tahu dah. Bila mansub, yang mana kita nak guna? Mansub. Aliyah. Sebab itulah di sini disebut masrurah taini dan tanda mansub itu adalah tanda ya. Bukannya alif lagi. Okay, boleh tak yang mansub? Sepatutnya ni pelajaran lain tapi dia sebahagian pelajar yang dengan saya dulu saya ajarlah ni, saya buat satu pelajaran khusus mansub. Jadi basically beginilah keadaan mansub. Jadi mansub fathah untuk keadaan yang biasa. Ya ni apabila dia musanna 2. Satu lagi. Dia ada 2 lagi maaf. Keadaan yang lain. Apabila dia jamak. Alif ta. Apabila dia jamak muzakkar salim. Alif ta. Bila dia jamak muzakkar salim ya. Okey, jamak muzakkar salim ada berapa? Kalau musanna ada 2 versi. Kalau jamak muzakkar agak-agak ada berapa versi? Contoh kita 3. Itu yang jenis jamak. Jenis jamak ada 3 betul. Tapi ini kita nak pada jamak muzakkar salim sahaja. Oh. 2 2 kan apa dia? Betul 2. Muslimat dengan muslim. Muslimat itu kalau perempuan, kita nak yang lelaki. Muslimun. Muslimun betul. Itu satu versi. Ada lagi satu. Selalu kita jumpa. Muslimin. Waw alif. Waw alif. Tak ada. Waw alif tu. Alif ta. Alif ta tu sekejap lagi. Satu lagi. Perempuan. Untuk yang muzakkar dulu. Alif ta tu untuk yang muannas. Itu betul. Tapi itu untuk muannas tidak lagi. Kita ambil yang muzakkar dulu ya. Muzakkar kalau dia jamak dia ada 2 lah. Muzakkar salim kan sama ada waw nun ataupun kita gunakan ya. Jadi sama keadaan dia dengan yang musanna tadi.
Musanna ni ada dua versi. Jadi kenapa ada dua versi? Sebab versi yang pertama untuk marfu', versi yang kedua ni untuk mansub dengan majrur kan. Majrur. Jadi begitu jugalah dengan yang jamak muzakkar ni. Jamak muzakkar salim pun sama. Dia ada dua versi. Kenapa ada dua? Kerana muslimun ni yang versi yang ada waw, sekarang dia guna waw. Ini adalah versi untuk ya, apabila dia fa'il contohnya kan. Apabila dia mubtada contohnya. Apabila dia khabar contohnya. Semua kena guna versi waw nun. Tak boleh guna versi yang satu lagi. Versi yang satu lagi, versi ya nun ni, muslimina. Versi ni adalah versi yang kita guna untuk mansub dan juga satu lagi apa tadi? Majrur. Majrur, betul. So, mansub dan juga majrur. Jadi mansub kita guna versi ya. Majrur pun sama guna versi ya. Jadi sebab itulah dia ada dua versi ya. Mansub. Jadi untuk itu kalau kita apa nak letakkan di jadual dia ni. Jadi kita dah lihat apa tadi kalau mansub dia menggunakan huruf apa ni? Waw ataupun ya? Ya. Ya ya. Jadi kalau kita lihat dalam jadual kita tadi dah ada ya kan? Ya dah ada, tapi ya tadi untuk musanna dua sekarang ni kita guna huruf yang sama ya juga tetapi untuk jamak Muzakkar salim. Ya, artinya ya ni boleh guna untuk dua keadaan. Keadaan pertama apabila dia dalam keadaan musanna yang kita buat tadi, yang ni. Keadaan kedua apabila dia ni digunakan untuk jamak muzakkar salim. Digunakan dia untuk jamak muzakkar salim. Jam'u al-muzakkar as-salim. Jamak al-muzakkar as-salim. Jadi untuk versi yang waw dan yang ya tadi lah. Jadi kita gunakan ya juga. Cuma beza dia, ya ni, kalau yang ya musanna dengan ya jamak ni, ya yang musanna baris sebelum ya tu baris atas. Kan kita kata baris sebelum ya tu baris atas. Tapi kalau untuk muzakkar salim ni baris sebelum ya itu baris bawah. Tapi dia menggunakan huruf yang sama jugalah, iaitu huruf ya. So sini kita tak tambahlah tanda lain, kita gunakan tanda yang sama. Sebenarnya dia pecah dua. Jamak muzakkar salim. Jadi contoh dia, contoh nombor 3. Contoh nombor 3. Qara'atul lab kitab. Kita nak kata mereka tu semua duduk. Jadi macam mana nak dapatkan perkataan yang betul? Jadi sama seperti yang kita buat untuk musanna tadi, kita kena cari dulu apakah jamak untuk perkataan jalis. Jadi jamak dia apa? Kalau laki-laki. Jalisuna. Jalisuna, sahih. Dia akan jadi jalisuna. Betul. Satu lagi. Jalisina. Jalisina, betul. Dia mesti ada dua bentuk. Jalisuna wa jalisina. Jadi sekarang ni soalan dia mana nak pakai? Jadi jalisuna ni untuk keadaan apa? Jamak. Jamak betul. Tapi dia marfu'. Marfu'. Betul. Wow ni memang marfu'. Jalisina, ni dah dia kalau nak guna untuk mansub. Jadi untuk konteks ayat ni, jalisina ni apa? Hal kan? Bila hal, kita tahu dah mesti mansub. So bila mansub, yang inilah yang kita pilih. Kerana dia mansub menggunakan ya. Jadi perkataan yang tepat, jalisina dan bukannya jalisuna. So, itu adalah tanda dia lah, tanda yang kita nak guna apabila keadaan perkataan itu mansub. Jadi untuk yang mansub ni bukan untuk tajuk hal ni saja, untuk semua tajuk. Apa yang mansub? Maf'ulun bi, maf'ul yang sebelum ni apa tu? Maf'ul li ajli, maf'ul apa. Bila dia mansub, inilah keadaan dia. Jadi bila kita dah faham yang ni, tajuk-tajuk lain pun tak ada masalah. Dia sama saja. Cuma nak kena ingat sikit ni. Okay. Boleh So yang jamak muzakkar salim pun masih lagi menggunakan tanda yang sama. Jadi yang berbaki yang belum kita terang, yang ni nombor 6. Nombor 6. Nombor 6 ni apa dia?
Ini untuk jamak, Muannas. jamak itu muannas sahih. Sekarang ni untuk jamak muannas. Baik. Jadi untuk jamak muannas ni kita nak kena faham perkataan ni. Jamak perkataan dia muallimat. Ini jamak muannas lah muallimat ataupun muslimat ataupun masrurat. Mufrad dia muallimatun, mufrad muallimah, musanna muallimatan, jamak dia adalah Muallimat. muallimah. Ada tak kita pernah jumpa versi lain selain daripada muallimat? Tak Kalau ada. yang mulakan ada dua, muallimun, muallimun. Muallimat ada tak? Siapa-siapa pernah jumpa versi lain? Muallimat selain daripada ni. Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Memang betul. Tak ada versi. Tak ada versi. Jadi kalau tak ada versi, sepatutnya tak ada masalah lah. Bila tak ada versi, tak ada dua versi, artinya kita kena guna yang mana? Yang ni lah sepatutnya kan? Betul. Sepatutnya kalau tak ada versi, kalau ada versi ya kita kena pecah. Tapi bila tak ada versi, kita gunakan yang pertama, fathatun. Jadi kalau mengikut kaedah ni, bila mansub baris atas, jadi kena baca apa ni sepatutnya? Kalau ikut kaedah ni lah. Tak ada. Macam mana kita baca perkataan yang ni? Even perkataan yang ni. Yang ni pun bagaimana? Ra'a fi'il dia. Talib fa'il dia. Marfu'. Ni maf'ul bi. Jadi kalau maf'ul bi, ingat lagi hukum dia maf'ul bi. Masuk Mansub Mansub. Jadi kalau mansub, sepatutnya baris dia adalah atas. fathah. Sepatutnya sama seperti contoh yang nombor 4 ni. Mu'allimata sepatutnya di sini kita baca mu'allimah Ta. tak mengikut kaedah. Kalau kita ikut kaedah setakat ni inilah. Tapi kita tak belajar habis lagi. Kita kena belajar habis lagi. Apa dia kata betul. Walaupun ini dia tak ada dua versi, tetapi perkataan apabila perkataan itu jamak muannas salim. Ini kena ingat apabila dia jamak muannas salim ataupun jam'ul muannas as-salim yang ada alif ta itu, dia ni tidak boleh menerima fathah. Memang perkataan itu tidak ada yang berbaris atas. Tidak boleh menerima fathah. Artinya, kita carilah di mana-mana ayat dalam Quran. Dalam Quran, kalau kita jumpa jamak muannas salim, memang tidak akan sekali-kali kita jumpa jamak muannas salim yang berbaris di atas. Tak ada. Ini tak ada. Jadi kalau tak boleh di baris atas, nak buat apa? Jadi pelajaran dia mengatakan apabila perkataan itu jamak muannas salim, apabila perkataan itu jamak muannas salim yang ni, dan bila dia berada, kalau dia marfu' senang. Kalau dia marfu' bi dhammah. Tak ada masalah. Kalau dia majrur pun tidak ada masalah. Majrur baris apa? Dari bawah kan, kasrah. Bawah. Ini tak ada isu. Ini tak ada isu. Marfu' dhamma majrur kasrah. Yang ada masalahnya adalah apabila dia mansub. Apabila dia mansub, maka dia kata apabila jamak muannas salim itu mansub, maka tandanya adalah bukannya fathah, tandanya adalah Kasrah. ya. Tandanya adalah kasrah, betul. Ini pelik sikit. Sepatutnya mansub pada atas. Tetapi hanya keadaan ini sahaja yang berbeza. Mansub mesti dibariskan bawah apabila perkataan itu jamak al-muannas as-salim. Ini sahaja yang satu keadaan yang pelik. Jamak muannas salim. Jadi apabila kita dah faham ini, mansub sepatutnya pada atas, tapi bila dia jamak muannas salim kena tukar baris kasrah, maka ketika itu kita boleh fahamlah kenapa di sini dia baca ra'at talibu al-muallimati. Kenapa tak baca muallimata? Apa kita jawab? Kalau orang tanyalah kenapa awak tak baca muallimata? Ini kan mansub. Maf'ul bi mansub pada atas lah. Tapi kenapa baris bawah? So apa jawapan kita? Sebab dia jamak muannas salim. Jamak muannas salim, betul. Ini pun ramai orang yang lepas pandang, dia dah belajar bahasa lama pun, kadang-kadang dia tersilap juga. Dia bariskan atas, dia terlupa yang ini. Terlupa yang bahagian akhir dia. Kerana contoh dia tak banyak kan, ataupun bahagian dia yang terhujung kan. Jadi muallimati.
Begitu juga dengan masnurat. Masnurat kita faham tadi dia adalah hal. Hal untuk muklimat semasa pelajar itu lihat kan. Jadi bila hal sama, dia mesti jamak, dia mesti mansub. Jadi bila mansub, sepatutnya tadi kita terus letak atas masnurat kan. Tapi jangan pokok. Lihat balik. Ini adalah apa? Ini adalah jamak muannas Salim. jamak muannas salim, tak boleh fathah lagi, kita tukar kepada kasrah. So kasrah ni macam ganti kepada fathah. So that is why kita baca masnuratin. Masnuratin Jadi seperti yang saya sebutkan, sebenarnya pelajaran ni dia ada pelajaran khas lah. Tapi tak apalah, buat untuk hari ni hafalkan aja lah. Mansub ni apa? Ataupun buatlah nota sedikit. Mansub ni yang biasa fathah. Tapi apabila dia dalam keadaan musanna, kita guna versi yang ya. Bila dia keadaan jamak pun sama, guna versi yang ya. Bila dia keadaan jamak muannas salim, kita guna versi kasrah. Jadi tiga ni yang kena ingat. Selain daripada tiga ni, kita gunalah fathah. Selain daripada tiga itu sebab saya kata kebanyakan perkataan adalah fathah, kecuali yang tiga. Ini pengecualian. Okay. Ada soalan? Kalau gunakan soal. Tak ada. Tak ada Okey, baik. Jadi kalau tak ada soalan, kita teruskan kepada al-faedah tadilah. Faedah tu lebih kurang sama seperti yang saya sebut, tambah sikit. Al-faedah, al-hal, ismun, mantub. Saya terangkan tadi. Yubayyinu hala sahibihi waqta wuqu'il fi'li. Kita dah terangkan tadi ya. Yang ni yang belum. Wadaiman ma, selalunya. Daiman ma, dua perkataan ni serentak kita baca. Daiman ma, selalunya. Ya'til halu, hal itu datang bimasabati jawabin, dalam dengan tujuan ataupun dalam bentuk jawapan. Bimasabati jawabin, dalam bentuk jawapan li jumlatin istifhamiyah, dalam bentuk jawapan untuk satu ayat tanya. Jadi apa ayat tanya dia? Ayat tanya dia adalah menggunakan adat. Adat ni merujuk pada perkataan lah, perkataan yang kita guna. Adatuha kaifa, artinya menggunakan perkataan kaifa. Jadi kita tanya balik, bagaimana? Bagaimana? Jadi jawapan daripada bagaimana itulah kita akan gunakan hal. Sebagai contoh dia kata, wa ala sabilil misal. Ini frasa bermakna contohnya. Ala sabilil misal. So kalau buat esei tu boleh gunakan ala sabilil misal, kita kata sebagai contoh. Ala sabilil misal. Sebagai contoh dia kata kaifa qara'at talibul kitab. Kaifa, bagaimana kan? Bagaimana pelajar itu jawab? Jadi untuk menjawab kaifa ni, salah satu cara kita nak jawab adalah menggunakan hal. So macam mana dia membaca buku itu? Dia kata yakunu jawabuhu, so the jawab is qara'at talibul kitab. Bagaimana? Jalisan. So ini menjawab perkataan ataupun menjawab persoalan kaifa tadi. Boleh kan? Jadi itu kita nak, ini untuk kita nak pastikan lah betul ke itu hal. Jadi kita tanya soalan kaifa. Seandainya boleh jawab soalan kaifa, maka itu adalah hal. Tapi untuk pelajaran yang baru lepas, maf'ul li ajli, kita guna limaza kan. Jadi kalau dia boleh menjawab soalan limaza, itu adalah maf'ul li ajli. Itu cara untuk kita membantu kita lah nak pastikan betul ke dia hal. Okey. Baik. Dan yang ni yang muzakkar muannas dia. Yang ni dia kata wa yakunul halu, dan hal itu mutabiqan, dia mesti sama. Dia mesti mengikut sahibihi, dia mesti sama dengan sahib dia tadi. Dengan siapa orang tu kan? Hal itu hal siapa? Dia mesti serupa dengan sahibil hal fi tazkir wa ta'nis. Pada tazkir bermakna fil muzakkar. Ta'nis fil muannas. Muzakkar muannas mesti sama seperti yang kita lihat tadilah. Muzakkar muannas mesti sama. Wal ifrad wa tatniyah wal jama'. Wal ifrad di sini merujuk kepada mufrad. Satu. Wa tatniyah merujuk kepada dua. Musanna. Jama' lah ya. Itu lagi sekali. Dia kata hal itu mestilah mengikut sahibil hal dari aspek daripada perkara itu. Aspek yang pertama, aspek muzakkar muannas mesti sama. Aspek yang kedua, mufrad, musanna dan juga jamak mesti
Jadi yang ini penting untuk kita bila kita nak letak hal nanti kena cek dulu. Muzakkar ke, musanna ke, muannas ke, ataupun okey. Hazihi hiya al-qa'idah li darsina al-hal. Okey, susah ke tajuk ni? Okey. Jadi Boleh dia lah. lebih pada pengenalan lah ya. Maknanya kita faham, bila nampak kita tahu ni hal, cara terjemahan kita pun kita faham. Selalunya kita terjemah dalam keadaan. Dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan duduk, dalam keadaan dengan keadaan gembira dan sebagainya. Ya. Baik. Al-an nanzur ila tadribat. Cuba kita lihat. At-tadribul awal. At-tadribul awal ayyinil hala. Ayyin, tentukan. Hal, yang mana satu hal dia? Ayyinil hal wa sahibahu, dan tentukan sahib dia. Mana sahibul hal? Fi kulli jumlah. Di sini kenal saja. Kita nak kenal mana hal, mana sahibul hal. Okay, boleh tak kenal? Contoh yang pertama, di mana hal dia, di mana sahibul hal. Al-ustazu sahibul hal Sahibul hal, waqifan hal. waqifal hal. Okey, sahih. Al-ustazu sahibul hal, waqifal hal. Artinya ni adalah hal untuk ustaz tu. Semasa benda ni berlaku. Semasa fi'il itu berlaku. Jadi apa yang berlaku dalam ayat itu? Ustaz mengajar Masuk Arab. Arab. Macam mana dia mengajar? Macam mana keadaan ustaz tu semasa dia mengajar tadi? Dalam keadaan apa? Ni hal dia. Waqifan daripada kalimah waqafa. Ratu berhenti. Waqafa yaqifu, Berdiri. sahih. Aku senang. Itu dalam keadaan berdiri lah. Dia mengajar begitu. Waqifan itu adalah hal dia sahih. Waqifan hal, ustaz bergerak. Jadi semuanya sama, muzakkar kan? Muzakkar. Kemudian jadi mansub di fathah. Al-mithal tsani. Al-bab. Sahibul hal. Sahibul hal dia. Al-baba Bab. Hal dia adalah Maftuhan. maftuhan. pilihan makna dia. Tul baba maftuh. Haraka yatruku, meninggalkan. Asalnya meninggalkan. Ataupun membiarkan pun. Terus siapa yang meninggalkan apa? Siapa yang membiarkan siapa? Harap tu. Tu pintu dibiarkan terbuka. Siapa yang biarkan dia terbuka? Ana lah ya. Ana. Ana taraktul bab. Saya tinggalkan pintu itu terbuka, termaftuhan. Jadi yang terbuka itu adalah bab kan? Saya ana. Betul. Ini adalah hal, ini adalah sahib al-hal. Baik, muzakkar muannas betul. Bab muzakkar, maftuh muzakkar. Tengok mufrad jamak, mufrad. Okey, betul. Tambahkan di atas. Selesai. Hal ni nak cek sahibul hal tu apa. Baik, sahih. Taraktul bab maftuhan. Raqam salasa. Adal hajjani min Makkata salimaini. Adal hajjani. Hajun bermakna haji ni apa ni? Orang yang pergi haji. Pilgrim lah. Orang yang pergi haji tu berapa orang? Dua orang. So, dua orang yang pergi haji tu apa yang dia lakukan? Ada min Makkah. Ada bermakna raja'a, pergi. pergi zahaba, Tiba. kembali. Kembali. Ada di kembali. Ada al-hajjan min Makkah. Mereka berdua kembali daripada Makkah. Okay, ayat dah selesai. Sebenarnya kita nak tambah, kita nak kata macam mana mereka ni? Mereka sampai mereka dah balik ni dalam keadaan macam mana? Sejahtera. Sejahtera. Gembira.
Sejahtera. Sejahtera. Selamat sejahtera lah, sama lah. Salim ya. Salim dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan sihat, dalam keadaan sejahtera. Salim. So this is the hal. Mana sahibul hal? Of course lah, kat sini tak ada masalah lah, memang kajian. So kita cek betul ke? Makna dia betul. Tengok ni musanna 2 kan? Musanna, kajian ni musanna, betul. Ni muzakkar, salimai muzakkar, betul. So apa yang tinggal untuk kita jadikan dia mansub. Jadi nak jadikan dia mansub, yang kita dah belajar tadi, dia guna ya dan juga namanya salimai, bukannya saliman. Nah, okey. Tadribur rabi'. Syaribal abu qahwata sakhinatan. Al-ab. Apa syaribal qahwa? Al-abu sahibul hal Abu sahibul hal. sahinatan hal. Cek balik. Kalau Macam kita kata kahwah. sahibul hal, sakhinatan hal, sama. Kahwah. 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 Kalau aku dia tak sama kan? Aku muzakkar. Ini muannas. So obviously dua ni tak sama. Jadi dia masih merujuk kepada qahwa, betul. So, kita lihat apa maksud dia. Syaribal abu qahwa. Dia minum kopi. Minum kopi. Okey, apa keadaan? Kita dah tahu dah, ni keadaan kopi bukan keadaan bapa tu. Kalau keadaan bapa, kita katalah dia berdiri, dia duduk, dia berdiri, dia duduk kan. So di sini apa? Sakhin bermakna ni keadaan kopi lah, kopi tu panas. Sakhin bermakna panas. Jadi kalau nak kata minum air panas. Sakhin. So sakhinatan. So this is the hal, keadaan untuk qahwah. Betul, ni muannas, ni pun sama muannas. Mufrad pun sama mufrad. So dua-dua tu dah betul. Jadi apa kita nak lakukan seterusnya adalah mansubkan ni. Mansub di sini dengan keadaan dengan tanda fathah. So ayat kita selesai. Syaribal abul qahwata sakhinatan. Kamsa. Uzakiru durusi mujtahidan. Uzakir, mengulang kaji. Saya mengulang kaji. Saya mengulang kaji pelajaran saya. Saya mengulang kaji pelajaran saya. Rajin. Rajin. So rajin ni keadaan siapa? Saya. Keadaan saya lah bukan keadaan pelajaran jadi di sini walaupun keadaan ana tu tak ada, tapi difahami. Bila kita kata Uzakiru ni siapa ni? Fa'il dia ana lah So, ana. Jadi mujtahidan ni merujuk kepada Ana. Sahih. Jadi ketika itu ni Sahih dia ana. Betul. Dia ana. Jadi kalau di sini sahibul hadir tak nampak. Ini dhamir. Sahibul hadir dhamir yang tersembunyi tu. Tapi kita faham kerana bila dia guna Uzakiru, ana lah. Mustahil lah durusi. Tak mungkin pelajaran itu yang rajin tu ana. Jadi kemudian kita cek betul ke dari segi muzakkar muannas? Betul. Betul. Mustahil laki-laki tu ana. Tapi dengan apa nama muannas ni mesti muzakkar lah Tapi kalau ana tu muannas, ana tu siapa? Tahira gitu tu. Tahira kata ana uzakiru durusi. Aku nak buat apa? Ana. Katakan anak tu Syahira ataupun kata Mazrain ke. So di sini nak kita apa? Tak boleh lah mustahidan. Apa dah? Ya. Mustahidatan. Sebab dia dah jadi anak. Sebab itu kena soalan mustahidatan. Boleh jadi janda tu kena tengok juga. Anak mustahidatan. Okay. Jadi ini adalah untuk nak kenal dulu manakah dia. Jadi hal tu biasanya di ujung. Cuma sahibul hal tu lah yang kita nak kena tentukan mengikut makna yang tepat. Sahih. Al-an at-tadribu tsani. At-tadribu tsani ba imla'il faragh bi wada'i al-hal, dengan meletakkan hal. Kataan dia dah beri dah. Al-munasib mimma bainal qausain. Mimma bainal qausain. So perkataan ni semua perkataan yang sama. Tinggal lagi kita di sini nak tentukan apakah baris ataupun tanda yang betul. I'rab dia lah ni. Hukum dia yang betul. Baik, kita terus lihat. Yu'addil muhandisani amalahuma.
Dua orang apa ni? Muhandisan. Muhandis. Ingat, Engineer. engineer betul. So engineer itu buat apa? Menunaikan. Yu'addi. Amalahuma, menunaikan dua tugasan. Tugasan mereka berdua. Macam mana keadaan muhandis itu semasa mereka ni tunaikan tugasan mereka? Ni dia nasyid. Semuanya perkataan yang sama. Nasyid. Cumanya kita kena pilih lah versi yang betul. Yang mana yang betul? Nasyitani. Nasyid. Toini. Yang ni, nombor dua. Okey, nasyitani. Okey. Kenapa tak boleh yang pertama? Jadi kalau kita boleh terangkan ini salah sebab, ini salah sebab, ini betul sebab, kerana kita faham pelajaran. Kenapa ni salah? Mu'adil muhandisani amalahuma nasyitani. Ni dah dua orang, betul lah ni. Ni dua juga. Muhandisan Sebab ni, dia marfu. sebab dia yang mana marfu'? Yang ni Toini. betul. Kerana nasyitah ni digunakan untuk keadaan marfu'. Sedangkan di sini dia mesti keadaan Mansub. mansub. Jadi tak boleh. So kita dah tahu. Ni tak boleh. Sebab ni marfu'. So yang mansub digunakan ya nasyitah ini. Okay, betul. Sahih. Dan kenapa nasyitun tak boleh? Sebab nasyitun jamak. Sebab nasyitun jamak. Sahih. Sebab nasyitun jamak Jadi kita dah boleh kenal pasti kenapa ni tak boleh, kenapa tak boleh. Okey, sahih. Rakam isnan. Syahadtu asyababa anil ilmi. Syahadtu asyababa anil ilmi. Ataupun anil ilmi. Saya melihat. Syahadtu. Saya melihat. Tapi selalunya syahadtu ni lebih kepada makna saya menyaksikan, saya menonton. Itu syahadtu. Tapi tak apa. Saya melihat syabab. Syabab ni pemuda-pemuda. Ramai. Pemuda-pemuda syabab. Mufrad dia syabun. Seorang pemuda kita panggil syabun. Kalau perempuan syabatun. Pemudi. Syabab. Syahadtu syabab anil ilmi. Saya lihat pemuda-pemuda itu ilmu. So, kata yang diberi adalah bahis. Ini dalam latihan maf'ul ajih tadi kita dah jumpa perkataan ni. Ingat lagi tak? Bahasaan. Apa maksud dia? Yang kita buat ayat bahsan an. Research. Research tu bahsan si. Mencari. Kalau dia betul. Kalau dia Mengkaji. tapi kalau dia anim, mana dia mencari. Jadi mana perkataan mencari ni? Bahisan, bahisun, bahisin. Semuanya mencari. Tapi yang mana yang tepat? Jadi kita nak kena faham dulu. Siapa sahibul hal dia? Syabab. Syabab. Betul. Bukannya ana, bukannya saya. Jadi syabab itulah yang mencari ilmu. Jadi kalau syabab, mana jawapan? Bahisan. Bahisan. Okey, bahisan. Kalau kita ambil bahisan, cek balik. Syabab ni mufrad ke jamak? Oh. Surat. Jadi mufrad yang ni. Jamak kan? Jamak ni jamak betul. Syabab jamak. Jadi bila jamak di sini mufrad tak boleh lah. Bahisuna. Bahisan tak boleh. Kalau dikata syab, yang atas ni boleh. Syab betul bahisan. Okey. Yang kedua, bahisuna. Bahisuna. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Kenapa tak boleh? Sebab tu jamak. Yang ni pun jamak juga. Sebab dia marfu. Sebab dia marfu. Betul. Oh, saya terkeliru pula. Sorry. Kan? Tak apa. So ni waw ni. Ni marfu ni. Jadi dalam ayat ni tak boleh kerana dia hal. Jadi yang boleh yang ni. Bahisi. Ya itu adalah tanda bahawa dia itu adalah mansub. Jadi bahis itu jamak dah betul dan dia menggunakan ya sebagai tanda dia mansub. Betul kepada bahisi. Syahadtu syababa bahisina anil ilmi. Bukan lagi bahisuna anil ilmi. Betul. Sahih. Rakam salasa. Ghadarat ta'iratul matar. Ghadaratit ta'iratul matar. Ghadara berlepas. Meninggalkan. Berlepas ataupun meninggalkan. Ta'irah bermakna Tetapi. kapal terbang. Kapal terbang. Kapal terbang. Matar
Airport tu matar. Airport matar. Kalau baca pendek matar hujan. Itu panjang ya, ni ada alif matar. Kalau terbang itu meninggalkan kapal terbang dalam keadaan apa? Dalam keadaan jadi di sini Mutaakhiratan. mana lewat mutaakhir mana lewat. Mana dia terbang lewat. Akhiratan. Mutaakhiratan ya. Mutaakhiratan sahih. Kenapa mutaakhiratan? Okey, kenapa mutaakhiran tak boleh? Akhiran untuk muzakkar. Zakar, sedangkan sahibul hal muannas. Anas. Mutaakhiratun ni muannas. Tapi tak boleh juga kenapa? Sebab dia Sebab marfu'. dia marfu'. Sini dia marfu', sedangkan kita nak yang mansub. Mansub. Hal ya, betul sahih. Ustaz. Arba'ah. Raja'na minar rihlati. Kami telah berraja'na. Kami telah Raja'ah. Kita telah. Zahaba raja'ah. pulang. Kami telah pulang dari apa ni, rihlah, dari perjalanan. Kami telah pulang dari trip kita tu, perjalanan kita tu. Ini keadaan kita. Semasa kita balik tu macam mana keadaan kita? Mubakir awal kan? Mubakir. Yang mana yang paling tepat? Yang tepat. Mubakirina. Ini ni. Okay, mubakirina. Kenapa mubakirina? Jamak. Menyekarkan. Sebab dia apa? Ni apa? Mana sahibul hal? Raja'na. Nahnu kan? Nahnu jamak, maka di sini mestilah jamak lah So bila jamak, yang ni tak boleh lah. Sebab ni mempercepat. Tinggal dua saja, mubakirun, mubakirin. Yang paling tepat adalah Kirina. sebab dia masuk kan. Ni tak boleh, sebab dia marfu. So kita dah faham sama seperti tadi Raja'na min rihlati mubakirin. Ini dengan andaian apabila dengan andaian na itu adalah laki-laki. Na tu majoriti laki-laki. Jadi kalau dalam grup tu nahnu tu ada campur laki-laki dan perempuan, maka kita ambil kira yang kita gunakan yang laki-laki. Ini tak ada jadi bias memang dia kita katakan bila tercampur laki-laki perempuan maka kita gunakan yang laki-laki lah untuk Assalamualaikum kan. Padahal dalam tempat tu ada laki-laki ada perempuan. Kenapa tak tulis kunna kan? Jadi dia kaedah begitu untuk mudah. Bila ada bercampur, kita ambil yang muzakkar saja. Tapi sekiranya di sini semuanya perempuan, raja'na minar rihlah, apa dia yang betul? Kita tukar apa? Mubakira sahih. Ketika itu kita tukar lah Mubakira sahih. Nah. Wa al-jumlah al-akhirah. Jumlah al-akhirah ra'aitu zahrata. Saya nampak apa? Bunga. Bunga bukan bunga. Saya nampak bunga itu. Kenapa dengan bunga itu? Ataupun ni nak cerita bunga ke nak cerita saya? Kita tengok Bunga. cerita tentang bunga sahih. So apa dia? Apa makna mutafatihan? Mutafatihatan. Yang ni okey, sahih. Betul. Sebab Zahra mufrad. Mutafatihah mufrad. Muannas. Mutafatihah muannas. Betul. Mansub pun betul. Okay, apa makna mutafatihatan? Ini ada dalam pelajaran kita awal-awal semester ni. Mutafatihatan. Apa nama bunga itu terkembang, mekar. Jadi saya nampak bunga itu dalam keadaan dia mekar kan. Mutafatihah. Terbukalah daripada perkataan fatahah tu kan. Dia fatahah tu. Dia tak terbuka. Mutafatihah tu dia terbuka, kembang lah. Mana tu. Okay. So, hadza huwa at-tadrib at-tani. So, cukup dulu lah untuk hari ini.